Allah mengurniakan mukjizat yang cukup agung, iaitu mukjizat yang diwariskan kepada umat Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya akan bicarakan salah satu mukjizat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis juga merupakan guidance, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun teks dia adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau ikut mazhab Syafi'i, kita nak baca Quran, kita nak pegang Quran, mushaf, kita kena ada wuduk. Tetapi kitab hadis tuan-tuan tak perlu mengambil wuduk untuk memegang kitab hadis. Tapi apa yang saya nak bicarakan hari ini ialah dalam bidang zoologi dan juga mikrobiologi. Perkataan zoologi ni daripada dua perkataan Greek, zoo dan logos. Zoo maksudnya haiwan, logos maksudnya kajian, kajian yang mengkaji tentang alam haiwan. Dan ia lebih spesifik kepada mikrobiologi. Perkataan mikrobiologi ini terdiri pada tiga perkataan Greek, ya. Micro maksudnya seni ataupun yang halus, yang seni yang halus. Sebab tu kita ada mikroekonomi, makroekonomi, ya. Kalau orang belajar ekonomi biasanya akan sebutkan ni mikro dengan makroekonomi. So mikro ialah benda yang seni, yang halus, yang tak nampak dek mata. Bios adalah benda-benda hidup. Logos adalah kajian. So microbiology adalah kajian benda-benda hidup yang halus, yang seni, yang tak nampak dek mata. Dan ilmu ini tidak wujud zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kajian saintifik terbaru mendapati bahawa tanah yang bercampur air dapat membunuh kuman dan virus yang tidak dinampak dek mata. Tuan-tuan sekalian, mikroskop tidak pernah wujud zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman Nabi Muhammad tidak siapa yang dapat melihat virus, bakteria. Bahkan sekarang ini seluruh dunia gempar dengan COVID-19 yang tidak nampak dek mata, tapi kewujudannya tetap ada. Ini satu juga hujah bagi kelompok yang meragui kewujudan Tuhan, sama ada kelompok etis maupun kelompok agnostik. Perbezaan di antara etis dengan agnostik ialah etis mereka yang deny, mereka yang menafikan kewujudan Tuhan. Ini kelompok etis. Agnostik pula ialah kelompok manusia yang ragu-ragu apakah Tuhan wujud ataupun tidak. Kewujudan Tuhan, mereka meragui kewujudan Tuhan. Tuhan wujud atau tidak. Di antara orang yang cukup popular sekarang ini, waktu kontemporari ini, ialah Bart Ehrman, seorang yang kuat mempertahankan Bible dan banyak mengkaji Bible. Akhirnya beliau menjumpai terlampau banyak percanggahan-percanggahan di dalam Bible. Bahkan beliau di antara orang yang menyatakan bahawa the original text of the Holy Bible is not longer exist. Bible yang original sudah tidak wujud lagi. Yang akhirnya beliau declare baru-baru ini, dia keluar daripada agama Kristian. Now I'm following the school of agnostic. Sekarang saya berada dalam pemikiran agnostik. Ini Ehrman, seorang profesor dalam bidang New Testament ataupun kajian tentang Bible, ya, part of New Testament. Okey. Kenapa saya sebutkan zoologi? Sebab dia ada kaitan dengan haiwan, ya. Tentang mikrobiologi ialah tentang virus yang kita tak nampak di mata yang ada pada haiwan, ya. Tuan Haji cucu hari tu kena gigit anjing kan? Ini saya akan kaitkan cerita tentang rabies yang berkaitan dengan air liur anjing. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, kenapa anjing ni suka menjelikan lidah? Kenapa ya? Anjing adalah binatang yang suka menjelikan lidah. Sebab apa? Sebab dia tidak berpeluh. Sebab anjing tidak ada liang peluh. Dia tak macam kita. Kita kalau panas, betul Pak Iman, kita bila panas, badan kita berpeluh. Menyebabkan perpeluhan ni akan menyebabkan badan kita boleh sejuk. Tetapi anjing tidak ada liang peluh.
So oleh kerana liang peluh ni tidak ada, perpeluhan tidak berlaku. The only way untuk menyejukkan badan ialah dia menjelitkan lidah. Jadi darah yang berada di lidah ini akan sejuk dan darah ini akan mengalir seluruh tubuh membawa suhu yang sejuk. Dengan ini anjing dapat menyejukkan badan dia. That's why kenapa anjing sentiasa menjelitkan lidah. Bukan sebab dia mengah-mengah, lari, bukan sebab itu. Dalam keadaan biasa pun anjing menjelitkan lidah. Yang jadi masalah, apabila anjing menjelitkan lidah, apa yang berlaku? Air liur dia. Ya, air liur dia bertetes san-san di sini. Air liur banyak menetes. Kalau seorang yang membela anjing, berarti rata-rata rumah dia terdapat air liur anjing. Yang jadi masalah ialah dalam air liur anjing mengandungi terlampau banyak bakteria dan virus. Dan di antara virus yang bahaya yang wujud pada air liur anjing ialah virus rabies yang sangat berbahaya kepada kesihatan manusia. That's why kalau kena gigit anjing, don't take it for granted, pergi jumpa doktor cepat. Banyak kes kematian berlaku disebabkan oleh virus rabies. Virus rabies ini adalah sejenis penyakit ataupun adalah penyakit zoonotik, iaitu penyakit yang melibatkan binatang darah panas yang boleh berjangkit sesama binatang dan berjangkit pada manusia. Demikian juga manusia boleh menjangkiti haiwan. Haiwan menjangkiti manusia, haiwan menjangkiti haiwan, dan ia juga boleh, manusia boleh menjangkitkan pada haiwan. Macam penyakit AIDS lah tuan-tuan, ya. Kan banyak dibentangkan AIDS bermula daripada monyet. Okey. Baik. Ala kulli hal, apabila seorang itu digigit oleh anjing ataupun ada luka pada tubuh dia dan terkena air liur anjing, kemungkinan besar untuk virus ini masuk dalam tubuh manusia adalah tinggi. Ataupun seorang yang dijilat oleh anjing, virus ini boleh masuk melalui liang-liang, hidung, mata dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, masa musim Covid ni, kalau di Tawau sekarang di Sabah masuk red zone. Saya bimbang masa election ni dia mungkin akan merebak lebih pantas, sebab masa election campaign sendiri orang tak jaga penjarakan sosial. Tapi ala kulli hal, dalam usaha untuk, salah satu usaha untuk mencegah Covid daripada merebak, virus Covid daripada merebak, ialah kita pakai mask dan cuci tangan. Jangan biasakan jolok mata kita dengan tangan, melainkan bersih, ya. Taib. Sebab virus ini boleh masuk ruang-ruang anggota tersebut. Bayangkan kalau rumah seorang itu yang membela anjing banyak dan virus ini bertebaran. Ia nampak air liur jatuh ke lantai, tapi virus ini berada di awangan yang boleh masuk dalam ruang-ruang rongga manusia, dan ia boleh menyebabkan penyakit yang boleh membawa maut. Namun demikian, ini fakta yang pertama. Saya nak tekankan, fakta pertama ditemui oleh para saintis, pada air liur anjing mengandungi virus dan bakteria yang banyak, antaranya virus rabies. Dalam masa yang sama, ada juga beberapa bakteria seperti bakteria E. coli dan juga bakteria yang dipanggil Staphylococcus aureus yang ada juga pada anjing dan pada babi. InsyaAllah kita akan lihat kemudian. Kedua-dua bakteria ini banyak mendatangkan mudarat kepada manusia, E. coli dan juga Staphylococcus aureus, yang memang banyak pada anjing dan juga babi. Okey. Seorang saintis Jepun bernama Profesor Dr. Oya bersama dengan dua orang rakannya menemui satu penemuan yang cukup menakjubkan. Tapi malangnya tak ramai umat Islam yang mengetahui penemuan ini. Walaupun penemuan ini dah lama, penemuan ini telah pun lama ditemui sejak tahun 1994 lagi. Lama dah, 1994. Saya dengar ceramah tentang perkara ini kali pertama pada tahun 1987.
Di mana masa tu ada ustaz bagi tahu satu penemuan saintifik mendapati bahawa tanah yang bercampur air mampu membunuh bakteria. Cumanya dia tak dapat nak buktikan apa fakta saintifik itu. Kemudian pada tahun 1994, Dr. Oya membuktikan secara saintifik bahawa tanah liat ataupun tanah yang bercampur dengan air boleh bertindak sebagai antibakterial, antibakterial dan juga antifungal, di mana pada kulit anjing juga ada fungus yang boleh menjangkiti manusia, dan pada air liur anjing ada banyak bakteria yang boleh berjangkit pada manusia. Dan ion yang wujud seperti amonium mempunyai aktiviti sebagai antimikrobal ataupun boleh membunuh bakteria-bakteria yang tak nampak di mata, dan berjaya membunuh E. coli. E. coli ni tuan-tuan banyak terdapat pada najis-najis binatang dan najis manusia juga. That's why bila kita beristinja pada hadas besar, kena cuci tangan dengan sabun dengan elok, sebab possibility untuk bakteria E. coli ini tersekat pada celah-celah kuku adalah tinggi. Dan seandainya kita tidak berstinja dengan baik, ataupun mungkin kat Malaysia ni orang okey lah kita berstinja dengan air lebih baik, tapi bayangkan orang yang tak beristinja dengan baik, dengan kertas, tangan tak dicuci, kemudian dengan batu, tangan tak dicuci, lepas tu makan guna tangan. Ini yang boleh menyebabkan bakteria E. coli masuk dalam tubuh. Dan ibu-ibu serta ayah-ayah yang ada kat sini, bila nak bantu ibu-ibu masak ataupun tuan-tuan nak masak, make sure kalau tuan-tuan nak masak sawi ni, sawi kan dalam bentuk pelepah-pelepah kan, relaikan satu-satu, sebab ramai orang yang menanam sayur menggunakan baja organik daripada tahi haiwan. Kalau sayur-sayur di China biasanya baja organik adalah tahi babi, dan pada tahi babi ini banyak mengandungi bakteria dan juga virus, termasuk juga telur-telur cacing yang kita tak nampak. Telur cacing pita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan rebus sampai mendidih, dia tidak akan mati. Jadi kalau pelepah ini tuan-tuan tak leraikan dia, kemudian kita masak, bakteria dan telur-telur cacing tu lekat kat situ, masuk dalam perut kita. Terutamanya sawi pacoy yang orang masak cuma dibelah dua tanpa direlaikan. Demikian juga biasanya kobis, kalau orang buat ulam dia tak masak, dia cuma kopek. Ada dua cara. Pertamanya tuan-tuan, kalau nak make sure kobis kita bersih, buang bahagian luar ni sampai dia bahagian yang tertangkup, menutup antara satu sama lain. Selagi ada ruang yang terbuka, buang ruang tu buang. That's number one. Number two, apabila kita dah kopek, rendam dalam air garam beberapa minit untuk membuang telur-telur ataupun cacing-cacing halus. Untuk makluman tuan-tuan, pada daging babi, tahi babi, banyak cacing-cacing halus yang kita tak nampak. Antara cacing halus, paling halus tuan-tuan, kita tak nampak, boleh dipindahkan oleh nyamuk. Cacing Filaria ini terlampau halus, orang Melayu panggil cacing benang. Cacing Filaria, dia dipindahkan oleh nyamuk. Bagaimana nyamuk menyedot darah itu, cara itulah dipindahkan. Sesungguhnya nyamuk terlampau halus, berarti cacing itu terlampau halus. Dan cacing Filaria inilah penyebab penyakit untut yang sampai sekarang tak ada penawar dia. Tak ditemui penawar dia. Penyakit yang kaki gajah, penyakit untut. Itu adalah disebabkan oleh cacing Filaria. Demikian juga dalam daging babi, terlampau banyak cacing. Ada 10 jenis cacing yang ada pada daging babi. Yang paling besar, yang paling panjang cacing pita, yang boleh mencapai sampai 3 kaki panjangnya. Dan ada cacing yang halus yang kita tak nampak, dan dia boleh menyelam masuk melalui ruang-ruang rongga kita. Ruang peruh ni dia boleh masuk. That's why kalau seorang tu tak makan babi, tapi dia bekerja di kawasan penternakan babi, ataupun melalui kawasan yang membela babi, ataupun kawasan yang dekat dengan babi, kemungkinan untuk terkena cacing itu terlampau tinggi, sebab cacing itu boleh masuk melalui liang-liang peluh kita. Apatah lagi kalau kita tak cuci betul-betul.
Dalam buku saya perbandingan agama antara Islam dan Islam dan Kristian, persamaan di antara ajaran Quran dan ajaran Bible, saya ada jelaskan tentang jenis-jenis cacing ini secara detail, ya. Kena hikmah di antara hikmah Islam mengharamkan daging babi. Okey. Cuma unik saya nak sebutkan kat sini, S. aureus ni ataupun Staphylococcus ini ada dalam anjing, ada juga dalam babi. Dan unik penemuan ini mendapati bahawa tanah liat boleh menghentikan aktiviti bakteria dan virus ini. Tanah liat yang bercampur air boleh menghentikan aktiviti E. coli dan juga Staphylococcus aureus. Aktiviti akan terbantut. Ini penemuan yang ditemui oleh Dr. Oya. Okey. Dr. Nirwana daripada Indonesia menyatakan bahawa pada air liur anjing terdapat berbagai bakteria dan virus rabies yang sangat berbahaya kepada manusia. Rabies adalah penyakit zoonotik yang boleh membawa maut. Rabies menjangkiti haiwan berdarah panas dan manusia melalui gigitan haiwan yang membawa rabies. Dr. Kit Morrison bersama dengan 2 orang rakannya mendapati bahawa tanah liat mempunyai minerals seperti ferrum. Kadang-kala orang menggunakan perkataan ferrum, kadang-kala orang menggunakan iron. Iron dan ferrum ni benda yang lebih kurang sama, tuan-tuan, ya. Besi, zat besi. Dia terjemahkan dalam bahasa Melayu zat besi. Cumanya kebiasaannya perkataan ferrum lebih digunakan dalam bentuk saintifik, ya. Sebab itulah kalau kita lihat jadual berkala, orang yang belajar kimia biasanya dia akan lihat jadual berkala. Jadual berkala itu adalah susunan bahan-bahan kimia ikut jadual, dan penggunaan zat besi dinamakan ferrum. Saya dah ulas, saya tak pasti saya dah ulas kat sini tak tentang kejadian besi. Belum, ya. InsyaAllah kejadian besi, bila saya ulas kejadian besi nanti kita akan lihat antara surah Al-Hadid dan juga jadual berkala. Satu benda yang cukup menarik, fakta mukjizat saintifik Al-Quran dalam sudut matematik, ya. Jadual berkala dengan angka 25, satu benda yang cukup menarik. Dia bukan satu secara accident, tuan-tuan, ya. Angka ini tiba-tiba terjadi, tak. Seperti mana yang pernah saya jelaskan dahulu, Al-Quran menyebutkan wanita sebanyak 23 kali, lelaki sebanyak 23 kali. Apa signifikan dia? Dia bukan secara tiba-tiba. Dan signifikan dia, kaitan dia lah jumlah kromosom. Seorang yang normal memiliki 46 kromosom. 23 daripada wanita, 23 daripada lelaki. So, jumlah ini, jumlah 46. Dan Allah menyebutkan tentang wanita dalam Al-Quran sebanyak 23 kali, menyebutkan lelaki sebanyak 23 kali, dan total ialah 46. Dan inilah angka jumlah kromosom yang ada pada manusia yang normal, kecuali orang yang Down syndrome, dia ada 47 kromosom. Subhanallah. Ini bukan kebetulan. Kebetulan pula angka ni sama. Tak, bukan kebetulan. Allah yang maha mengetahui, tuan-tuan. Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah yang menciptakan manusia. Allah tahu daripada seseni-seninya benda, kromosom yang kita tak nampak di mata. Jumlah kromosom sama ada autosom ataupun genosom, totalnya ialah 46. Sebenarnya kromosom ni ada 22 untuk autosom dan 1 untuk genosom. Genosom tu lebih untuk seks, manakala autosom itu lebih untuk rupa paras. That's why kadang-kala anak dia mewarisi bentuk rupa ayah dan ibu dia, sebab kromosom autosom ini. Ini salah satu mukjizat saintifik Al-Quran, ya, dalam bidang matematik. Okey. Dr. Kit Morrison mendapati bahawa tanah liat mempunyai minerals yang dipanggil ferrum, mampu bertindak sebagai antimicrobial. Antimicrobial itu dapat membunuh bakteria yang seni. 2 jenis spesies bakteria iaitu Staphylococcus aureus dan juga E. coli tidak boleh hidup apabila diberikan tanah liat. Maksudnya sekiranya kawasan ini ada E. coli ataupun
Staphylococcus kita letak tanah liat ataupun tanah bercampur air, dia akan mati. Ini penemuan yang ditemui oleh Kit Morrison pada tahun 2016. Jeffrey Hakim daripada Fakulti Kedoktoran Haiwan, Institut Pertanian Bogor, beliau menyatakan bahawa air liur anjing terdapat banyak bakteria. Tanah sebagai antimikrobal, sebagai bahan pencuci bekas yang terkena air liur anjing. So, ini conclusion yang didapati oleh Jeffrey Hakim. Beliau menyatakan bahawa bekas-bekas yang mengandungi air liur anjing boleh dibersihkan daripada bakteria ataupun virus dengan menggunakan tanah yang bercampur air. Jumlah bakteria yang tertinggal juga dipengaruhi oleh banyaknya cucian yang dilakukan. Hasil optima akan dapat dicapai dengan mencucinya sebanyak 7 kali dengan air yang bercampur tanah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bukankah penemuan ini selari dengan hadis Nabi Muhammad ini, yang Nabi sebutkan 1400 tahun yang lalu? Kajian yang ditemui oleh Jeffrey Hakim ini, tuan-tuan, pada tahun 2017. Kit Morrison pada tahun 2016. Dr. Oya pada tahun 1994. Nabi Muhammad dah sebutkan 1400 tahun yang lalu hadis ini. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Bersihkanlah bekas kamu sekiranya dijilat oleh anjing. Tuan-tuan sekalian, anjing adalah antara binatang peliharaan. Namun demikian, ada binatang peliharaan yang lain yang menjadi pet, yang jinak dengan manusia. Antaranya ialah kucing. Demikian juga orang bela burung. Kucing pun menjilat tuan dia. Kucing pun ada air liur. Kucing suka menjilat. Burung-burung pun ada air liur. Demikian juga pet yang lain ada air liur. But kenapa Nabi Muhammad sebutkan secara spesifik, sekiranya bekas kamu dijilat oleh anjing, bersihkan dia. Dan cara bersihkan dia, Nabi Muhammad tak suruh guna sabun fab. Ya, sabun fab pun tak ada zaman Nabi Muhammad kan. Sabun-sabun tak ada. Tapi Nabi Muhammad ajar 7 kali. Ayyagsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Basuhlah sebanyak 7 kali, dan yang pertama basuhannya dengan tanah. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan tengok apa yang ditemui oleh Jeffrey Hakim, menyatakan bahawa kematian bakteria-bakteria ataupun hilangnya bakteria daripada bekas yang dijilat oleh anjing ini berkadaran dengan jumlah basuhan. Makin banyak dibasuh, makin banyak kali dibasuh, makin kuranglah bakteria virus tersebut. Dan jumlah optimum basuhan untuk hilangnya virus dan bakteria sebanyak 7 kali. Bukankah angka 7 ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apabila bekas kamu dijilat oleh anjing, basuhlah sebanyak 7 kali. Dan basuhan yang pertama dengan tanah yang bercampur air. Dan penemuan-penemuan saintifik ini membuktikan bahawa tanah yang bercampur air mampu membunuh bakteria. Demikian juga tuan-tuan, pada kulit kita ni kadang ada fungus. Bila itu fungus ni ataupun kulat, kita macam